Dihormati, dikasihi Datuk Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang melihat live kita pada malam ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita ucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Taala di atas segala pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, tahu yang tidak tahu, kecil dan besar, kecil dan jauh dan sebagainya. Semoga-moga Allah Ta'ala menambahkan lagi dengan sebab kesyukuran kita kepadanya sebagai hamba yang reti dan pandai berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menyucikan niat kita, mengikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kita bagi yang lupa dan juga yang tidak ingat, kita sama-sama berniat iktikaf. Semoga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan lagi selama mana kita berada di dalam masjid ataupun dalam rumahnya ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang seterusnya juga, minta maaf banyak-banyak, saya mohon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya giliran saya pada 28 hari bulan baru-baru ni, giliran saya telah pun ditukar daripada hari Jumaat, hari Ahad pertama kepada Ahad keempat. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala kehendaki dan kita sebagai hamba ini mengikut aturan yang telah dibuat, ditentukan oleh Allah. Saya terlupa sebab mungkin 28 hari bulan ni mungkin tuan-tuan menunggu, saya tak datang. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak ke mana pun, ada di rumah je, sembahyang surau dekat rumah je. Saya tengok tu lepas maghrib dah. Allah mak, tak teringat yang kita dah tukar jadual kita daripada Ahad pertama kepada Ahad keempat. Saya susun 10 jari, minta ampun, minta maaf. Itulah ulama kita kata, tanda kelemahan kita. Bila kita nak sesuatu benda tak dapat, ataupun kita nak menorok daripada mudarat tidak dapat, kita nak kebaikan tidak dapat, maka itulah sebesar-besar dalil dan alamat tentang kelemahan kita sebagai seorang hamba. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Dan untuk makluman juga, malam ini adalah malam gantian. Bukan giliran saya pada malam ini, tapi sebelum ini memang ini giliran saya, Ahad minggu pertama, tapi dah ditukar kepada Ahad minggu keempat. Dan ini adalah gantian, bukan bulanan saya. Terima kasih juga kepada Ustaz Din yang tak putus-putus sentiasa menghubungi saya, memperingatkan, dan juga abang kita yang sentiasa menghantar info-info terkini mengenai dengan rakaman dan sebagainya. Terima kasih. Tuan-tuan, kita sambung lagi mengenai dengan yang kita bicarakan pada pertemuan yang telah lepas. Ulama kita menyebut, dia kata malana nastami'u ataupun malana nasma'ul ilma wala yantafi'u bihi. Apalah kita ni, mengapa kita ni, kenapa kita ni mendengar dan mempelajari ilmu, tetapi seolah-olah ilmu yang kita pelajari itu tidak memberi kesan dan tidak memberi manfaat kepada kita. Baik, kalaulah berlaku kepada diri kita demikian ini, maka confirm benda tu ada. Sama dengan saya juga. Tidak semua benda yang saya mengajar ni kadang-kadang saya buat. Ada juga yang saya mengajar pun sekadar mengajar bagi tahu, saya sendiri pun tak sempat nak buat. Seolah-olah macam kita ada ilmu, tetapi seolah ilmu yang ada itu ibarat kata ilmu yang tak boleh memberi buah kepada kita. Maka dia kata kerana 5 perkara. Kita bicara dah, tuan-tuan yang menulis ataupun puan-puan lah yang banyak menulis, nampaknya di handphone, di buku, di kitab kita dah bicara dah ni pada minggu yang pertama bulan lepas. Gantian juga. Kita telah membicara sebab yang pertama telah kita ambil, sebab yang kedua telah kita ambil.
Dia ada 5 semua. Jadi malam ini sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga kenapa kita mempelajari ilmu tetapi seolah-olah ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. Sebab apa? Yang ketiga, lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Yang kelima sebabnya kenapa ilmu ada tetapi seolah-olah ilmu itu macam tiada ataupun tidak memberi manfaat, memberi guna, memberi faedah. Kenapa? Sebab yang ketiga kerana kamu tidak beramal dengan apa yang kamu tahu. Lam ta'malu, adapun lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Kamu tidak beramal dengan apa yang kamu tahu daripada ilmu yang kamu pelajari. Maka kalau ditanya tuan-tuan dan puan, sebab apa kita tak beramal dengan ilmu yang kita pelajari? Maka lihaza asbab, ini kerana beberapa sebab. Kerana beberapa sebab. Di antaranya kerana hati kita ini tidak bersih. Hati kita ini tidak bersih. Bandingannya, perumpamaannya seperti cermin kereta. Kita ada kereta, semua ada kereta tak? Maka tuan yang membuat kereta, syarikat yang membuat kereta ini, untuk cermin depan itu pasti dia ada wiper. Untuk cermin depan wajib ada. Melainkan kereta tolak, itu memang tak ada. Lain pada kereta tu ada wiper. Ada pun cermin belakang, ada setengah kereta ada setengah kereta tak ada. Baik, tujuan apa wiper dibuat? Sampai kita sanggup dia bila kita pasang wiper tapi tak cerah juga, kita kata oh sebab dia punya apa dia? Panggil apa? Dia ada mengelak cermin je lah. Getah tu, apa dia panggil? Bubuhlah nama apa pun tuan-tuan. Maka kita pun pergi ke kedai beli. Lepas tu kita pun pasang ataupun kita minta kedai tu pasang. Bila kita pasang, lalu menyebabkan cermin kita pun cerah. Satu, kadang-kadang kita tukar baru dah tak cerah juga. Maka kereta Jepun baik, kereta Inggeris baik, kereta Malaysia kita baik, dia buat satu lagi alat supaya membantu cermin itu cerah. Apa dia? Air yang memancut. Betul tak? Bila kita tekan naik wiper, kita tekan tu turun ke bawah, buka wiper. Tapi bila kita tarik naik ke depan, maka dia akan keluar air. Dia akan keluar. Maka wiper pun terus bergerak. Nyek. Oh, cerah. Maka begitulah bandingan kita. Kenapa hati kita gelap? Kerana hati kita tidak ada wiper yang mencerahkan dia. Kalau tadi kita bawa kereta tak nampak, sekarang ini bila wiper dah cuci, air dah pancut, kita pun tengok, oh nampak air melintas. Kereta yang memotong, motor, basikal, orang berjalan kaki, kita nampak. Kenapa? Kerana cermin kita sudah cerah. Maka begitulah ibarat hati kita, tuan-tuan. Hati kita gelap, hati kita tidak terang, hati kita tidak cerah, maka menyebabkan kita kadang-kadang kita tahu dengan ilmu yang kita pelajari, amalan ini kelebihannya ini, amalan ini, bacaan ini, zikir ini, bacaan Quran begini, kita tahu. Tapi kenapa kita rasa berat dan kita rasa susah nak buat? Jawapannya kerana hati kita ini gelap ataupun hati kita ini tidak terang. Soalan lagi, kenapa hati kita tak terang? Kenapa hati kita tak terang? Maka jawapannya ada sebab juga. Sebab apa? Kerana dihindari ataupun diselubungi, ditutup oleh dosa-dosa kita. Dosa kita menyebabkan hati kita tidak terang. Dan bila tidak terang, macam cermin tadilah, apa benda yang ada di hadapan dia tidak nampak. Maka begitulah dengan hati. Bila hati kita kotor, apa yang ada di hadapan kita mengenai dengan fadilat itu, fadilat ini, kelebihan itu, kelebihan ini, kita tidak buat. Kenapa? Kerana kita tidak nampak. Hati kita tidak nampak. Maka tuan-tuan dan puan-puan,
bersihlah hati kita. Bersih macam mana? Yakni kita hindarilah daripada melakukan dosa, kerana itu di antara sebab yang utama menyebabkan hati kita ni kotor. Dan selain daripada itu juga ada lagi ulama kita bahas sikit sebanyak. Dia kata kerana kekenyangan yang ada dalam perut kita ini sehingga kita tidak rasa lapar. Maka ulama kita bahas dalam kitab-kitab mereka, sesiapa yang kenyang perutnya, maka tupullah hatinya. Dan siapa yang lapar perutnya, maka tajamlah hatinya. Kita tengok sendiri. Betul tak betul? Kalau kita kenyang macam mana? Mata kita kenyang macam mana? Kalau kita lapar macam mana? Dan ulama kita, khususnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk yang ketiga, dalam tajuk tempat-tempat ataupun pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia yang ketiga, dia ada 10. Dan tajuk ini saya pernah utara di sini ataupun pernah saya mengajar di sini pada kuliah subuh. Kalau tuan-tuan ingat, pernah sekali ataupun 2 kali saya dijemput untuk menggantikan kuliah subuh di masjid ini, lalu saya bawa tajuk ini. Untuk kuliah subuh. Kuliah maghrib tajuk kita yang sekarang ni, adapun tazkirah Jumaat kita bicara bab takwa lain-lain. Maka tuan-tuan boleh rujuk kepada situ. Cuma saya nak sebut kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apabila seseorang itu makan macam mana? Makan yang dimaksudkan di sini dengan maksud terlajak kenyang, bukan sekadar kenyang, lain. Faham dah tuan-tuan? Kita makan kenyang itu satu cerita, tetapi yang tak bolehnya terlalu kenyang. Macam kita lari laju. Baik, laju tu sejauh mana yang dikatakan laju? 80 laju ke tidak? 90 laju ke tidak? 100 laju ke tidak? Tetapi kalau dah 1.8, 18, 19, 2, 2.2, 2.5, itu bukan laju. Itu terlalu laju. Maka sama, sekadar kenyang itu tidak mengapa. Sekadar kenyang itu tidak mengapa. Sebab itu Bapa Ismail Sepanjang hafizullah menakalkan satu ayat daripada, saya pun tak ingat daripada apa dia nakalkan. Dia kata mentafsirkan ayat kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu, jangan kamu berlebihan. Jangan kamu berlebihan. Maka dia kata, menakalkan kata-kata tafsiran seorang ulama, dia kata kamu jangan terpedaya dengan suruhan ini. Allah Ta'ala suruh kita makan, lalu kita kata Allah Ta'ala suruh kita makan kan? Kenapa kita tak nak makan? Kena makanlah sebab Tuhan suruh. Jangan terpedaya. Memang Tuhan suruh kita makan, memang Tuhan suruh kita minum, tetapi ada haknya. Macam bandingan kita kata Jepun buat kereta. Kalau kereta kita ni tak apalah, lari tak laju. Tapi cuba kita tengok kereta-kereta Mercedes, kereta BM yang sewaktu dengannya itu, Jepun buat sampai, ataupun tuan syarikat tu buat sampai 250, 260, 300 lebih. Baik. Maka dengan itu, oleh kerana Jepun buat kelajuan ini, kita kena lari lajulah sebab dia dah buat. Bukan begitu. Ada tempat laju, ada tempat tak boleh laju. Macam kita juga makan, ya Tuhan suruh kita makan, tapi jangan berlebihan. Memang kita pakai Porsche boleh lari sampai 350. 350 boleh, 308 pun boleh. Tetapi adakah dia suruh kita lari selaju itu? Tak kan? Maka dengan itu jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Allah Ta'ala suruh kita makan, ya, tapi makannya macam mana? Tuhan suruh kita minum, maka minum yang macam mana? Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, saya yakin tuan-tuan boleh beli kitab Ihya Ulumuddin ini
yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa kita. Satu set 5 biji dia punya tu, satu set ada 5 biji kerana dia ada 5 jilid. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam RM350. Maka siapa yang ada kitab ini boleh cek tengok di rumah. Di dalam juzuk yang ketiga, tajuknya pintu-pintu masuk ataupun pintu-pintu utama syaitan masuk ke dalam hati manusia, ada 10 semua. Maka yang ketiga, Imam Ghazali menyebut pintu yang ketiga. Di dalam pintu yang ketiga ini, Imam Ghazali kata mengenai dengan kenyang. Tajuk dia mengenai dengan kenyang. Maka penghujungnya itu dia kata wa yuqalu fi kasratit ta'ami wa yuqalu fi kasratil akli sittu khisalin, dan dikatakan dengan kita melampaui ataupun terlajak banyak makan itu, padanya ada 6 perkara ataupun 6 benda yang dicela, yang dikutuk, yang tidak elok kita buat. Apa dia? Yang pertama dia kata an yadhhaba khaufallahi ta'ala min qalbi. Orang yang makan terlalu kenyang ini Allah Ta'ala cabut daripada hatinya. Apa dia? Tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Tak ada rasa takut. Kadang-kadang Allah Ta'ala gantikan daripada takut kepada Allah Ta'ala itu, dia lebih takut daripada ataupun kepada manusia. Yastakhfuna minallah wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Allah Ta'ala kata dia ataupun setengah daripada manusia ini akan rasa takut, akan rasa bimbang dengan ditahunya manusia, tetapi dia tidak tahu dan tidak takut, tidak bimbang, tidak gerung kepada Allah Ta'ala yang takut. Maknanya dia lebih takut manusia tahu daripada Allah Ta'ala tahu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tarik daripada hatinya itu rasa takut kepada Allah. Sebab apa? Sebabnya banyak. Di antaranya kerana kita makan terlalu kenyang. Maka dalam kitab-kitab yang sama juga, dalam kitab-kitab tasawuf khususnya, mereka itu mengajar kita, mendidik, menyuruh supaya kita jangan makan kenyang. Sekadar makan untuk boleh kita bergerak, sekadar boleh kita bertenaga dan sebagainya. Sebab tu kalau kita belajar di pondok-pondok, alim ulama kita, tok-tok guru kita ajar, jangan sekali-kali kamu makan kenyang. Sebab tu saya bagi tahu dah, untuk tuan-tuan yakinkan mengenai dengan ini, maka tuan-tuan boleh buat tajribah, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Ujian lah. Tuan-tuan boleh buat uji. Macam mana? Esok tuan-tuan makan kenyang betul-betul. Esok tuan-tuan makan kenyang, sekenyangnya. Siapa nak menyawa pun payah. Kenapa? Kerana perut kita dijadikan 3 benda. Satu per 3 untuk makanan, yang kedua untuk minuman, yang ketiga pernafasan. Bila air banyak ataupun nasi yang banyak, dia akan mengambil ruang untuk pernafasan, menyebabkan kita punya nafas tak selesa, tak boleh macam biasa. Besok tu cuba tuan-tuan buat. Lepas tu tuan-tuan tengok, dan puan-puan tengok selepas daripada kita kenyang, apa kesan daripada kita kenyang. Tuan-tuan tengok. Ini untuk nak tajribah, untuk kita nak meyakini, kita nak buat biar kita rasa memang betul, sebab saya dah buat dah praktikalnya. Memang betul, maka kenyang ni kita akan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian hari yang kedua, tuan-tuan makan sikit ya. Makan rasa-rasa nak kenyang, tuan-tuan pun berhenti. Tengok dia punya kesan dia macam mana. Cuba tengok kesan dia macam mana. Hari yang ketiga, tuan-tuan makan kenyang juga, tuan-tuan makan tak kenyang juga, tetapi sebelum makan tuan-tuan baca bismillah, tuan-tuan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ni benda hak aku nak makan ni, kau berkatilah pada dia, pada makanan ini. Kemudian jadilah ia tenaga dan juga power untuk aku melakukan kebajikan, kebaikan, ibadat dan juga ketaatan kepada engkau. 3 keadaan ini tidak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan balik buat sendiri.
Kalau saya kata payah, tuan-tuan balik buat sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat rasa apa yang diajar, yang dirasa, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita mengenai dengan pembahasan tentang makan terlalu kenyang. Jangan makan terlalu kenyang. Dan saya yakin tuan-tuan, umur tuan-tuan sebanding dengan ayah saya, atuk saya dan nenek saya, mak saya ini, saya yakin tuan-tuan tak makan banyak dah. Sebab saya ramai jumpa dengan orang-orang yang umur seperti tuan-tuan. Bila kita tanya, kadang-kadang kita tak tanya pun mereka cakap. Bila kita ajak makan ke apa ke Allah, umur-umur kita ni dia kata makan tak berapa minat mana dah. Tak berapa minat. Dulu makan banyak, sekarang tak dah. Makan 3-4 mulut tu kira banyak dah. Contoh. Begitu juga dengan apa? Tidur. Begitu juga dengan tidur. Kita tak banyak tidur dah. Kalau dulu tak boleh letak tidur, tak boleh tidur letak. Acu letak tidur, acu tidur letak. Sampai ada waktu saya belajar di luar negara dulu, guru saya sebut, dia kata manusia ini macam-macam dia punya perangai dia. Allahu Akbar, Allah. Macam mana orang boleh tidur sambil berdiri? Yang saya jumpa, orang tidur sambil duduk macam ni, duduk menyandar ataupun terbaring dan bagai. Ada pun orang yang berdiri, saya rasa tak mungkin orang tu tidur. Sehingga Allah Ta'ala zahirkan depan mata saya. Saya naik bas daripada bandar, nak balik ke universiti kerana pergi ambil duit, kena pergi ambil dekat bandar. Bila kakak saya hantar duit, jadi kita dapat dia punya kaki dia tu, pergi dekat bank tukar. Alah balik tu, ada seorang berdiri. Duduk berdiri depan saya. Saya duduk, dia duduk berdiri. Lepas tu, orang naik dah, biasa naik bas. Siapa berkeruh dia? Saya pun tengok. Betul sungguh, ada orang boleh tidur sambil berdiri, ya. Maknanya nak tajribah, itu dipanggil tajribah tu. Kita boleh tajribah mengenai dengan makan yang 3 keadaan tadi. Kita boleh buat dekat rumah untuk keyakinan kita, untuk nak bagi keyakinan kita yang kuat. Kalau orang cerita, kita kata itu orang cerita. Tapi bila kita buat sendiri, itulah sebesar-besar alamat dan juga sebesar-besar bukti bahawasanya kalam orang itu benar ataupun bohong. Tu tuan-tuan. Oleh itu jangan makan kenyang-kenyang, makan sikit-sikit ya. Makan sikit-sikit ya. Yang kedua, orang yang banyak ataupun terlalu makan kenyang ini, Allah Ta'ala akan tarik daripada hatinya itu rasa kesian belah dalam hatinya kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dia tak ada kesian belah. Tak ada. Dia tengok orang minta apa benda pun, dia kata biar. Sedangkan orang yang minta itu memang betul-betul dia lapar. Orang yang minta itu memang betul dia cakap dia tak makan daripada pagi sampai ke petang. Sebab itu ulama kita bahas panjang umur tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam sebulan setengah lagi lebih kurang kita akan jumpa bulan Ramadan. Di antara hikmat bulan Ramadan, supaya orang-orang yang ada duit banyak, orang-orang yang ada kemampuan di segi keuangan, walaupun dia ada duit, dia tak boleh makan sebulan Ramadan tu. Nak bagi gambaran, begitulah susah, begitulah seksanya, begitulah sakitnya orang-orang miskin yang bertahun-tahun lamanya tak boleh makan kerana tidak ada duit. Kalau Allah Ta'ala tidak wajibkan kita puasa, maka boleh jadi orang-orang yang kaya, yang ada duit ini, mereka tak akan dapat rasa bagaimana lapar. Maka hikmat puasa itulah dia. Bila mari puasa, orang miskin pun puasa, orang kaya pun puasa. Sama-sama puasa, sama-sama masa. Bermula daripada sekian tak boleh makan, sampai kepada sekian baru boleh makan. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan itu raqah,
lembut hati orang kaya ini bila dia melihat orang miskin. Lebih-lebih lagi orang miskin itu kata, saya tak makan daripada pagi sampai ke petang. Lalu dia dapat gambaran bagaimana dia lapar, bagaimana susah, bagaimana seksanya orang yang daripada pagi sampai ke petang tak makan, sebagaimana dia berpuasa pada satu ketika. Mudah-mudahan gitu, lembut hatinya. Maka dia kata, tak apa dek, mari duduk. Makcik, pakcik, abang belanja makan, minta. Nah, dalam video klip tu tuan, dalam video klip tu ada seorang hamba Allah duduk tengah makan tak? Lalu dia tengah makan, dia tengok di cermin restoran ada budak duduk tengok dia makan. Nah, tengok dia makan. Dia pun kesian, panggil, mari makan sini. Bila dia makan, order, budak makan, dia pun makan, suka dia tengok budak tu makan. Kerana apa? Cepat dia makan. Kerana apa? Terlalu lapar. Maka tuan restoran pun duduk tengok juga. Duduk tengok. Akhir sekali dia niat nak belanja budak tu. Memang dia nak belanja pun, tapi rahmat Allah Ta'ala itu kerana niat dia baik, ikhlas, suci hati dia. Maka tuan restoran pun kata, bukan kata hak dia makan, hak kau makan pun aku halal. Tengok ya, Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan. Jangan makan terlalu banyak, takut-takut Allah Ta'ala tarik daripada hati kita ini rasa kesian belas kepada makhluk Allah Ta'ala. Sama ada makhluk Allah Ta'ala itu manusia seperti kita, baik dia mukmin ataupun kafir ke apa benda ke, tak kisah. Ataupun makhluk Allah Ta'ala itu yang dibangsakan kepada haiwan ataupun pokok kayu dan sebagainya. Jangan. Yang ketiga, orang yang kenyang ini ataupun terlalu kenyang ini, Allah Ta'ala campurkan ke dalam hatinya itu berat dalam melakukan amal ibadat ataupun ketaatan. Berat. Betul tak tuan? Betul tak? Kalau kita kenyang, betul tak? Sebab apa? Sebab perut dengan mata seolah-olah dia macam gia auto dua ni. Bila makan kenyang aja, mata pun nampak tak nampak. Nah, sebelum makan tu dia nampak terang, cerah je, besar je. Bila sudah makan, dia nampak macam gelap tak gelap, cerah tak cerah. Nah, lepas tu gelap tu, tidur. Jangan tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala Allah Ta'ala campur dalam hatinya itu apabila dia mendengar kalam-kalam hikmat ataupun kata-kata motivasi, tazkirah, kuliah, subuh, maghrib dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala tarik dalam hatinya itu rasa nak menerima tazkirah, kuliah, nasihat yang diberikan oleh orang-orang tertentu tadi, kerana terlajak banyaknya makan dia. Tuhan tarik. Maknanya hati dia tak lembut. Hati jadi keras. Hati dia jadi keras, tak menerima. Maka kita sebut dah dalam pengajian kita yang kedua. Pengajian yang pertama dulu kita bahas mengenai dengan ubat-ubat bagi hati yang sakit. Kemudian pembahasan yang kedua, ubat bagi hati-hati yang keras. Itu termasuk dalam hati yang keras, maka dia kena makan ubat yang tiga yang kita bicarakan pada beberapa bulan yang telah lepas. Kalau nak tahu kena rujuk abang kita lah. Mungkin dia ada simpan dia punya ni, apa nama ni, rakaman ni, mungkin boleh. Dan saya tidak berhajat untuk mengulangnya. Yang kelima, kalau sekiranya orang yang terlalu banyak makan ini, katakanlah dia itu seorang ustaz seperti saya, maka bila dia memberi kuliah, dia mengajar, memberi nasihat, memberi teguran, maka orang yang mendengar nasihat dan tegurannya itu tidak mahu menerima akan nasihat dan tegurannya. Allahu Akbar. Kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah Ta'ala campurkan, himpunkan di dalam hati ataupun dalam perutnya itu al-amrad. Apa dia? Penyakit. Fi qulubihim marad. Penyakit. Allah Ta'ala himpunkan.
Kalau tuan-tuan tanya, mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang doktor kan? Cuba tanya doktor, punca penyakit daripada mana? Punca penyakit kita ni daripada mana? Abang tu cakap, bukan saya cakap lah. Abang tu cakap, ni dia tunjuk dekat sini, mana perut. Cuba tanya doktor, betul tak tidak? Cuba tanya doktor, betul tak? Punca penyakit ni kebanyakan daripada perut. Baik. Perut tu sendiri untuk apa? Perut tu sendiri untuk apa? Fungsi perut tu untuk nak menyimpan proses makanan dan minuman. Allahu Akbar. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kita isyak berapa? Lagi 7 minit. Okey. Tu yang keberapa? Yang ketiga nah. Yang ketiga, kamu tidak beramal dengan apa yang kamu tahu itu daripada ilmu, maka demikian itu mempunyai sebab-sebab yang tadi itu yang kita dah bahaskan. Kemudian yang keempat. Yang keempat, dia kata warabi'u sahibtumul akhyara falam sahibtumul akhyara walam tahtadu atau walam taqtadu bihim. Kamu berkawan ataupun bersahabat dengan al-akhyar. Al-akhyar siapa dia? Ada dua pandangan, ada dua pendapat, ada dua makna. Yang pertama, orang-orang yang baik. Yang kedua, orang-orang yang terpilih. Kita berkawan dengan orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang terpilih oleh Allah. Terpilih masa mana? Allah Ta'ala pilih dia orang ini untuk melakukan kebajikan dan Allah Ta'ala mudahkan bagi dia melakukan kebajikan. Lalu kita berkawan dengan dia. Ataupun orang-orang yang jadi baik. Nah, siapa orang yang baik? Macam tuan-tuan dan puan-puan, orang baik mari duduk sini. Mari duduk sembahyang sini. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan dan puan-puan bila lagi duduk ulang alik ke masjid ni? Tuan-tuan jawab dia kata, ustaz, saya daripada masjid ni kecil dulu, daripada masjid ni kayu lagi, sampailah kepada masjid ini ada besar seperti ini, sehinggalah disambung ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tu. Kalau kira tahun berapa tahun? Kalau kira tahun, rasa 20 tahun tu rasa macam kalau tak sampai pun dekat-dekat dah. Lamanya tuan-tuan mari duk ulang alik ke sini. Dalam masa 20 tahun tu kalau kita kira-kira duit minyak, agak-agak dah berapa ratus. Kan? Kemudian kita kira tayar pula. Tayar yang duk bergolek tu, yang dah haus tu. Kita duk mari balik selama 20 tahun. Agak-agak berapa biji tayar dah kita tukar. Minyak hitam kita berapa kali kita tukar. Brake pad kita berapa kali kereta kita tukar. Kalau tuan-tuan tidak orang yang baik, buat tak? Tuan-tuan, kata-kata orang yang bijak pandai, dia kata orang yang rajin, dia tak boleh nak susuk, nak sorok kerajinannya itu, walaupun dia bercita-cita nak jadi orang yang malas, dia tak boleh. Dia tak boleh. Macam mana? Orang yang rajin, dia tak boleh tengok kotor. Dia terus ambil menyapu. Tak boleh tengok ni, dia terus pergi lap. Baik. Dia nak buat dia jadi malas. Tak boleh. Memang tabiat dia bukan begitu. Walaupun dia buat pun sekejap je, beberapa hari saja. Lepas pada tu, dia akan kembali kepada asal dia, tabiat dia. Maka begitulah orang yang pemalas. Dia nak bertukar jadi rajin, nak buat jadi rajin, tak boleh. Dia hanya boleh buat 3-4 hari je. Lepas pada tu kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Kita azan kita pukul 8.40. 8.40. Baik. Cuma sedikit pertanyaan, siapakah ataupun orang yang baik tu siapa? Saya dah sebut dah tadi. Orang yang baik tu ada dua makna al-akhyar itu.
ada organ yang diterjemahkan dengan makna organ yang terpilih, iaitu organ yang Allah Ta'ala sendiri pilih dan Allah Ta'ala permudahkan baginya untuk melakukan 1000 jenis kebaikan. Satu. Yang kedua, organ yang baik, yakni organ yang mulazamah dan sentiasa melakukan kebaikan. Maka kita diminta supaya berkawan dengan dua orang ini. Baik. Lalu ditanya, tuan-tuan akan tanya, kalau kita berkawan dengan organ yang baik ni, kalau kita berkawan dengan organ yang baik ini, apa kita dapat? Apa kita dapat? Bandingannya, kita kata gini, kalau kita berkawan dengan organ yang ada restoran, kita dapat makan sekurang-kurangnya roti canai dengan teh free. Itu sekurang-kurang. Tapi kalau dia menego nasi kandar ataupun biryani ataupun nasi Arab tu yang sedap tu, kambing punya tu, apa dia panggil? Nasi apa? Nasi mandi. Kalaulah kita baik dengan toke restoran nasi mandi, kurang-kurang kita dapat nasi mandi free. Baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik ni, apa kita dapat? Maka ulama kita bahas. Dia kata, bagi kita yang berkawan dengan orang-orang yang baik, suhbatul akhyar ini, dia akan diberikan kepadanya beberapa kelebihan. Maka atas kita lah nak ke tak nak. Bila diberikan kepada kita kelebihan, maka kita nak pilih hak mana? Kita nak pilih bersama dengan mereka ke, ataupun kita nak pilih dengan macam mana? Tetapi bila kita tahu bahawasanya kalau kita berkawan dengan orang yang baik-baik ini, kita mendapat beberapa kelebihan, pasti kita akan cari orang-orang yang baik ini. Dengan masa kita yang duduk ada tu, saya rasa takut tak sempat. Dia ada 2, 3, 4 kelebihan bila kita berkawan dengan orang-orang yang baik, yang al-akhyar. Dalam Al-Quran pun menggunakan perkataan al-akhyar juga. Tuan-tuan boleh semak dalam Al-Quran. Sekarang ni telefon kita dah canggih, kita tulis je perkataan al-akhyar, ejaannya alif lam alif kha ya alif ra, al-akhyar. Maka dia akan tunjuk di mana perkataan al-akhyar ini dalam surah apa, dalam ayat yang keberapa, juzuk yang keberapa ada. Maka banyak perkataan al-akhyar ini disebut dalam Al-Quran. Maka patutlah sesiapa yang berkawan dengan al-akhyar ini, maka dia mendapat beberapa ganjaran kelebihan dan juga kita kata fadilat yang dijanjikan. Semoga-moga tuan-tuan dan puan bila dapat orang yang baik-baik ini, jangan lepas kita berkawan dengan dia sampai mati. Semoga-moga dengan itu kelebihan yang kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebajikan dan kebaikannya, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang sudi menghubungi saya dan memberi infak dan derma wakaf kepada yang saya minta pada pertemuan yang telah lepas itu. Terima kasih banyak-banyak untuk beli tanah, dan kita buka sampai hari ini kerana belum lagi cukup dan memadai. InsyaAllah siapa-siapa yang berminat. Dan seterusnya yang terakhir, bagi tuan-tuan yang ada nazar, ada akikah yang belum dibuat tapi kambing harga mahal, juga boleh kita menyediakan. Saya berkongsi dengan kawan saya di Kelantan sehingga kita boleh bagi seekor itu dengan harga 500 lebih sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahil alamin.